Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan sesi ulang kaji kita pada malam ini. Yang mana ini adalah siri yang ke-18, kelas ulang kaji kita yang ke-18, surah yang kita akan bincangkan pada sesi ulang kaji malam ini adalah Suratul Kahfi. Okey, apa maksud Al-Kahfu? Al-Kahfu bermaksud gua. Okey. Dalam Quran, selain Allah guna kalimah Al-Kahfu, gua juga dia ada kaitan dengan kalimah Al-Gharu. Itu pun gua. Cuma kalau Allah gunakan Al-Kahfu, ada perbezaan bentuk gua kalau Allah gunakan kalimah Al-Gharu. Al-Kahfu gua yang sangat luas. Gua yang dalam, yang mana kalau sebut Al-Kahfu ini, mesti kita akan mengingatkan kisah 7 lelaki yang mereka masuk ke dalam sebuah gua. Disebabkan mereka ini masuk ke dalam gua, mereka berada di dalamnya, ditidurkan dengan lama, maka Allah mengatakan mereka ini seperti sahabat kepada gua, disebut dengan Ashabul Kahfi. Okay. Surah Al-Kahfi ini boleh juga disebut dengan surah Ashabul Kahfi. Dua-dua adalah wahyu, adalah petunjuk Nabi SAW ketika mana menamakan surah ini dengan suratul Kahfi atau Ashabul Kahfi. Okey, ada hadis yang jelas menunjukkan zaman Nabi memang Nabi panggil surah tu Suratul Kahfi, seperti hadis yang kita sedia maklum yang Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang telah membaca Suratul Kahfi pada 2 Jumaat, Allah akan memberikan cahaya di antara Jumaat yang dia baca Suratul Kahfi itu sehinggalah Jumaat yang akan datang. Begitu juga dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi panggil surah itu dengan Suratul Ashabil Kahfi. Ini Nabi menyebutkan tentang kalau sesiapa yang dia jumpa Dajjal nanti di akhir zaman, maka dia bacalah pembuka surah Ashabil Kahfi. Baik, tuan-tuan, Suratul Kahfi ini kalau kita lihat kedudukan juzuk, ia berada pada juzuk yang ke-15. Tapi tidak semua ayat juzuk yang ke-15, kerana juzuk 15 Suratul Kahfi hanyalah sampai ayat 74 sahaja. Ayat 74 sahaja. Bermula ayat 75 sehinggalah ayat yang terakhir, ia berada pada juzuk yang ke-16. Tapi malam ni kita akan cerita ke semua Suratul Kahfi, tentang penerangan lanjut tentang nama surah dan tujuan surah. Lepas tu kita akan membuat perkaitan, pertautan, munasabah antara nama surah dengan tujuan surah. Tetapi tidak lupa juga ya, kita akan menyebutkan mihwar surah, iaitu tema bagi Suratul Kahfi. Baik, surah Al-Kahfi ni saya sangat lega sebab surah ini kita dah tahu, jadi ringanlah tugas saya untuk membuat ulang kaji pada malam ini. Okey, jadi kalau nak dapatkan, kita buat pengulangan lah, lebih kepada pengulangan. Kenapa surah tu disebut dengan Suratul Kahfu? Ia merujuk kepada gua yang didiami oleh 7 pemuda. Kenapa surah tu namanya Ashabul Kahfi? Memang merujuk kepada 7 pemuda tersebut. Okey. Di manakah ayat yang ada menyebut kalimah ataupun perkataan Al-Kahfu?
Seperti surah-surah sebelum ini, apabila kita bincangkan tentang nama surah, kita akan cari ayat dalam surah tersebut yang ada menggunakan nama surah tersebut seperti nama ataupun kalimah Al-Kahfu. Okey. Kalimah Al-Kahfu Allah ulang dalam suratul Kahfu ada 4 kali. Perkataan Al-Kahfu saja. Al-Kahfu, 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 Al-Kahfu ada 4 kali yang bermula ayat yang menyebut tentang Al-Kahfu bermula ayat nombor 9. Bermula ayat nombor 9. Okay. Kemudian, kalau kita baca lagi pada ayat nombor 10, kita akan jumpa sekali lagi penyebutan Al-Kahfu. Kita baca lagi ayat selepasnya 11, kita akan jumpa juga penyebutan Al-Kahfu. Kita baca lagi sampai ayat nombor 16, kita akan jumpa perkataan Al-Kahfu. Okey. Lepas tu kita baca lagi pada ayat 17, kita akan jumpa Allah menyebut perkataan kahfihim. Gua mereka. Kalau 4 ayat tadi tu, ayat 9, ayat 10, ayat 11 dengan 16, hanya Allah kata gua saja. Tapi kalau ayat nombor 17, Allah Ta'ala kata gua mereka. Kahfihim. Begitu juga pada ayat nombor 25. Allah gunakan perkataan kahfihim. Gua mereka. Ini bermakna ada 6 ada 6 kali dalam suratul kahfi Allah menamakan surah itu dengan surah gua yang luas, gua yang dalam. Okey. Dalam Quran kita tak jumpa dalam surah-surah lain yang Allah ada menyebut tentang kalimah Al-Kahfu, melainkan ia hanya di dalam surah Al-Kahfi saja. Sebab itu, surah ini dinamakan Al-Kahfu. Antara sebab-sebabnya, penyebutan Al-Kahfu, cerita Ashabul Kahfi hanya ada di dalam surah ini yang tak ada dalam surah-surah yang lain. Itulah sebab surah ini ditonjolkan, diletakkan nama Al-Kahfu. Okay. Kalau ada yang bertanya, kenapa surah ni tak namakan dia surah Khadir ke? Kenapa surah ni dia tak dinamakan dengan surah Dzulqarnain ke? Kenapa surah ni dia tak dinamakan dengan surah Musa? Ataupun kenapa surah ni tak dinamakan surah pemilik kebun? Pemilik kebun. Sebab dalam suratul Kahfi ada cerita Musa jumpa Khadir, ada kisah Dzulqarnain, ada kisah pemilik 2 kebun anggur. Lepas tu ada kisah 7 pemuda dengan gua tu. Tapi kenapa Allah pilih nama gua? Tengok. Kenapa Allah pilih nama gua? Mesti ada sebab. Kenapa tak pilih nama Khadir? Hebat juga Nabi Khadir ni. Okey. Tunggu jawapan tu kita akan kupas dalam tempoh sesi ulang kaji ni, kita akan dapatkan jawapan kenapa Allah memilih pada gua. Tetapi ingat, ada sesuatu pasal gua tu. Adakah Tuhan nak cerita tentang orang yang duduk dalam gua tu ke? Fokus utamanya, atau tentang gua itu sendiri? Dia macam kita buat ulang kaji lokasi kaum Samud dekat surah yang ke-15 tempoh hari kita dah belajar tentang tentang surah Al-Hijr. Surah Hijr ni itu nama tempat, iaitu kawasan yang berbatu. Sama juga macam Al-Kahfu, dia adalah tempat, iaitu gua. Jadi adakah Allah Ta'ala nak bawa kita kepada fokus tentang gua itu, ataupun orang yang datang ke gua itu?
Okey, nanti kita akan perincikan insya-Allah sebentar lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cari ayat yang ke-9 yang merupakan permulaan kita jumpa kalimah Al-Kahfu, iaitu pada ayat yang ke-9 lah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau wahai Muhammad hanya menyangka kisah sahabat-sahabat gua itu, Ashabul Kahfi itu dan Ar-Raqim itu, hanya itu je yang menunjukkan kekuasaan Allah? Okey, maknanya ayat tu Allah menyebutkan tentang sahabat-sahabat gua ataupun Ashabul Kahfi itu bukanlah hanya itu sahaja yang menunjukkan Allah itu berkuasa, tapi ada banyak perkara lain. Okey. Tapi ayat tu kita gunakan, kita kena ambil perhatian kerana itulah permulaannya cerita gua itu. Okey. Kemudian kita lanjutkan pada ayat nombor 10. Kita akan jumpa sekali lagi perkataan Al-Kahfu. Allah mengatakan idza awal fityatu ilal kahfi. Allah Taala kata ketika pergi menuju ke gua itu sekumpulan pemuda. Okey. Ketika mereka sampai dekat gua itu, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka mengatakan, mereka doa minta Allah kurniakan rahmat dan mereka minta kepada Allah supaya uruskanlah misi mereka, hala tuju hidup mereka. Sebab mereka melarikan diri daripada orang kampung mereka, melarikan diri daripada raja yang zalim. Mereka pergi mencari gua. Tetapi walaupun mereka dah jumpa gua untuk tempat mereka berlindung, maka mereka juga memerlukan keselamatan, perlindungan dan sebagainya. Sebab itu mereka minta kepada Allah rahmat, mereka minta kepada Allah iaitu rasyadah. Baik. Kalau kita lanjutkan lagi pada ayat yang ke-11, kita akan jumpa sekali lagi perkataan Al-Kahfu. Pada ayat 11, Allah menyebutkan hasil daripada doa mereka tadi itu, Allah Ta'ala telah tidurkan mereka selama beberapa tahun yang banyak bilangannya. Jadi, selesailah penerangan ringkas tentang ayat yang ada menyebut-nyebut tentang Al-Kahfu yang menjadi kepada sumber penamaan surah. Okey. Tuan-tuan, kenapa mereka cari gua? Maksudnya kenapa Allah Taala kaitkan mereka dengan gua? Kenapa mereka tak cari kita kata kenapa mereka tak pergi melarikan diri ke satu lokasi lain ke? Kenapa mereka cari gua? Maksudnya kenapa mereka tak berlindung ke rumah-rumah perlindungan, ke dalam hutan ke? Tapi kenapa mereka mencari gua? Okey. Memang zaman dahulu pun gua ni memang itulah di antara tempat perlindungan lah. Okey. Dan untuk faham lagi gua tempat perlindungan ni, tuan-tuan ingat tak kisah Nabi SAW menyelamatkan diri, Nabi menyuruh berselindung daripada orang kafir musyrikin yang nak kejar Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Nabi nak keluar hijrah. Nabi berlindung kat mana? Nabi berlindung dekat gua. Tapi gua yang Allah gunakan kalimah Nabi berlindung 3 hari dalam gua tu, Allah menggunakan gua Thur lah. Gua tu adalah gua Thur. Tuan-tuan boleh rujuk cerita tu pada surah Taubah ayat yang ke-40. Cerita Nabi menyuruh dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua Thur. Ketika mereka dalam perjalanan nak pergi ke Madinah untuk berhijrah. Maknanya
Bukan sekadar 7 pemuda di zaman dulu yang menggunakan gua untuk berlindung. Hatakan Nabi SAW pun menggunakan gua untuk perlindungan. Okay. Jadi, teladan daripada cerita, daripada surah gua tu, maknanya gua ni adalah tempat perlindungan, melindungkan diri daripada musuh-musuh. Okey, ini konteks perbincangan dia. Okey tengok ya. Tuan-tuan kena tengok ni. Gua tempat perlindungan. Okey. Okey, tuan-tuan ambil dulu maklumat. Maklumat ni penting kerana dia ada kaitan dengan cerita dalam ayat-ayat suratul Kahfi ni dan ada berkaitan dengan tujuan surah. Okey. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita terus bincangkan apa sebenarnya objektif surah Al-Kahfi ini. Dia punya maqsad surah. 110 ayat suratul Kahfi ini, apakah rumusannya? Okey, jadi rumusannya adalah pada mengetahui objektifnya, tujuannya suratul Kahfi ini. Maka para ulama setelah mereka melihat penamaan surah itu surah gua, gua digunakan untuk mencari perlindungan. Kemudian pula para ulama meneliti bentuk-bentuk ayat dalam suratul Kahfi, cerita-cerita dalam suratul Kahfi ini, maka para ulama seperti mana Dr. Ali Hassan dalam bukunya Dilalatul Asma'il Suwaril Quraniyah, beliau mengatakan suratul Kahfi tujuannya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Nak bagi tahu apa? Kalau kita nak selamat, nak selamat daripada sebarang bahaya. Sebarang bahaya, bahaya dari apa? Bahaya dari fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ni maksudnya adalah ujian, cubaan, cabaran. Dalam hidup kita ni ada banyak ujian. Ada banyak dia punya dugaannya. Maka ujian dan dugaan itulah perkataan al-fitnah. Al-fitnah bermaksud ujian dan cabaran. Jadi siapakah yang boleh jaga iman kita, boleh jaga Islam kita ni, agama kita ni, daripada kita terjerumus, kita terikut dengan ujian-ujian cubaan akhir zaman ni? Maka suratul Kahfi memberikan panduan kepada kita. Jawapan dia, kembalilah kepada Allah. Berpeganglah dengan agama Allah. Ikut apa Allah Ta'ala telah pun memberikan panduan. Itulah tujuan suratul Kahfi. Orang yang baca suratul Kahfi setiap malam Jumaat ke, dia baca hari Jumaat ke, sebenarnya dia nak cari apa? Tapi kalau kita dah belajar sesi ulang kaji ni, kita mengetahui untuk selamat daripada fitnah akhir zaman. Seperti kita ni duduk zaman fitnah akhir zaman tau. Akhir zaman, malam ni malam 1000 Syakban, ada pula konsertnya dekat Kuala Lumpur tu. Malam yang sama. Itu fitnah tu. Ujian tu, ya Allah, macam mana ni nak jaga iman ni? Ya Allah, makin akhir zaman, makin teruk dunia ni. So macam mana nak jaga ni, nak jaga iman ni? Ya Allah, nak ikut siapa ni? Nak ikut arus perdana ke? Ataupun nak ikut siapa? Maka suratul Kahfi memberikan kepada kita panduan dia. Maka Allah Ta'ala berikan suratul Kahfi ni, Allah mendatangkan contoh ujian 1, contoh ujian 2, contoh ujian 3, contoh ujian 4. Sebab itu, dalam suratul Kahfi, kita akan jumpa ada bentuk-bentuk ujian dalam hidup. Ujian yang pertama adalah ujian nak jaga agama ni.
Maka Allah bawalah contoh manusia yang pernah nak jaga agama, nak jaga iman dia ni, iaitu 7 pemuda yang pergi cari gua tu. Okey. Lepas tu Allah bagi kita panduan bagaimana orang yang ada ujian pasal harta dia. Pasal harta. Sekarang ni kita tak boleh lari daripada bincang tentang duit, tentang harta, tak boleh lari. Tapi ada orang gagal di dalam harta itu. Maka Allah datangkan kisah pemilik 2 kebun anggur. Ayat 32 sampai 44. Kenapa Allah nak bawa kisah tu? Itulah kisah yang Allah kata ujian orang terhadap harta dia. Lepas tu dalam masa yang sama Allah bawa satu kisah iaitu kisah iblis yang tak nak sujud kepada Nabi Allah Adam. Duduk dekat tengah-tengah suratul Kahfi tu ayat 50 hingga 53. Apa mesejnya? Tuhan nak kata kita tak boleh lari daripada ujian daripada iblis. Macam mana nak selamat daripada iblis ni? Iblis goda kita ni. Suratul Kahfi ada panduannya. Lepas tu Allah Ta'ala nak selamatkan kita daripada menjadi sombong akibat pandai. Sekarang ni ramai orang tunjuk pandai. Sekarang ni ada orang dia pandai, dia boleh menjadi lupa diri dia. Maka Allah Ta'ala datangkan kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Khadir. Ayat 60 hingga 82. Lepas tu pula Tuhan nak kata dekat hidup kita ni ada orang apabila Allah bagi kuasa dekat dia, dia gagal gunakan kuasa tu untuk kebaikan. Ada orang dapat kuasa lupa diri. Ada orang dapat kuasa dia jadi zalim. Sebab itu Allah datangkan kisah Dzulqarnain ayat 83 sampai 98. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kalau kamu nak selamat dari agama kamu ni, kalau suatu hari nanti kamu terpaksa berhijrah, tinggalkan tempat kelahiran kamu, Allah kata, ayo, tiru macam pemuda gua. Okey. Lepas tu pasal harta. Jangan sampai iman tergadai, jangan sampai lupa akhirat, jangan sampai nak jadi kafir semata-mata kerana harta. Lepas tu Allah ingatkan tentang ilmu, Allah ingatkan tentang kekuasaan. Jadi berdasarkan cerita-cerita dalam suratul Kahfi itu, sebenarnya cerita itu adalah cerita ujian-ujian dogaan dalam hidup. Okay. Jadi macam mana nak jaga diri kita daripada ujian itu? Maka suratul Kahfi lah ada memberikan panduannya. Sebab itu ada para ulama', contohnya dalam kitab Ma'alimus Suwar, Syekh Fayyaz dia menyebutkan tujuan suratul Kahfi ini adalah Allah nak mengatakan bayanu manhaj ta'amul ma'al fitan. Sebab tu suratul Kahfi ini surah yang tujuannya untuk menjelaskan macam mana panduan apabila berhadapan dengan kepelbagaian fitnah. Tuan-tuan, kita ni duduk pada akhir zaman tau. Tanda-tanda kiamat dia dah banyak dah muncul. Kan? Antaranya sekarang ni lah. Kan? Kalau di KL ni, ya Allah, malam yang sama orang nak meraih keampunan Allah. Tapi dia buat konsert. Artis yang sangat terkenal. So macam mana nak buat? Nak ikut ke tak nak ikut? Nak lawan arus ke tak nak lawan arus? Tepuk dada, tanya iman lah. Tapi apabila kita masuk suratul Kahfi, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi apabila kita baca tiap-tiap minggu baca suratul Kahfi, ingat, kembali kepada Allah, berpegang dengan petunjuk Allah, selamatlah kamu daripada ujian-ujian ini. Ada berkaitan dengan surah Al-Isra' yang kita telah buat sesi ulang kaji sebelum ini. Surah Al-Isra' apa dia? Ketinggian Al-Quran. Lepas tu suratul Kahfi, Tuhan nak kata tingginya Al-Quran ini, dia dapat memberi perlindungan kepada kita daripada fitnah-fitnah ini. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, saya tunjukkan contoh ya, macam mana dikatakan suratul Kahfi ini memberikan kita perlindungan. Apa panduan dia? Okey, saya bawa contoh. Okey. Waktu kita baca cerita pemuda gua, okey, sampai ayat nombor 26, bermula ayat 9 sampai 26,
Allah Ta'ala sebenarnya ada menerangkan dekat dalam suratul kahfi itu, selepas cerita tu Allah ada bagi solusi. Contohnya macam ni. Waktu kita baca ayat 9 sampai 26, cerita pemuda gua. Betul? Akhirnya mereka dibangkitkanlah hidup 309 tahun tu. Tapi cerita tu sebenarnya bukan sekadar cerita tau. Lepas habis cerita pemuda gua tu, Allah ada bagi solusi. Solusi apa? Solusi yang ujian agama tadi tu, contohnya ayat 27. Allah ada bagi solusi pertama tentang tilawatul Quran, baca dan amal. Ayat 27. Ayat 27 ni dia paling dekat dengan cerita Ashabul Kahfi. Sebab Ashabul Kahfi sampai ayat 26. Ayat paling dekat tu sebenarnya nak cerita pasal apa? Ayat yang paling dekat 27 tu adalah solusi kepada cerita ujian agama tu. Begitu juga ayat nombor 28. Ayat 28 sebenarnya ada solusi macam mana nak jaga iman ni. Maka ayat 28 suratul Kahfi Allah Ta'ala kata bersama dengan orang yang banyak ingat Allah. Cari redha Allah. Kita ni memang ada banyak kawan. Kawan dalam, kita ramai follower, betul tak? Kita ramai kawan. Kawan dalam FB lah, kawan di Instagram lah, kawan, macam-macam kawan kita. Tetapi ada kawan yang bawa kita kepada kita lupa Tuhan. Jadi ayat 28 suratul Kahfi memberikan kita panduan, so macam mana kau nak jaga iman ni? Sebab tu cerita 7 pemuda gua tu, mereka pada mulanya tak kenal. Tapi akhirnya mereka bertemu. Jadilah sekawan, 7 sekawan. Jadi kalau dapat kawan yang sama, nak jaga iman, nak jaga Islam, maka selamatlah kita. Itulah solusi yang Allah ada sebut pada ayat nombor 28. Tapi kalau nak dapat panduan lain, formula lain, cara lain, Allah suruh baca Al-Quran ayat 27. Baca dan amal. Jadi kita nampak, bukan sekadar Allah menyebut contoh-contoh ujian dalam hidup, tapi Allah memberikan solusinya. Okey, saya bawa contoh kedua. Okey, kita ambil pula kisah pemilik 2 kebun anggur. Ya, bermula ayat 32 sampai 24. Sampai 44. Kisah seorang lelaki yang kaya ni tapi dia kafir. Dia sombong. Okey. Allah bagi kita panduan, selepas tamatnya cerita pemilik 2 kebun anggur tu, yang kaya raya tu, pada ayat nombor 45-46, ayat yang paling dekat dengan cerita pemilik 2 kebun tu, 45 dengan 46, Allah Ta'ala cerita macam mana nak elak daripada cinta sangat kepada harta sampai lupa akhirat ni. Ayat 45, Tuhan kata, dunia ni akan binasa, Pak. Dunia akan hilang. Jadi apabila kita tahu dunia ni akan hilang, akan binasa, kita pun macam lepaskanlah kecintaan tadi kepada harta tadi. Sebab dia takkan kekal. Itu solusi dia. Lepas tu pada ayat nombor 46, Suratul Kahfi Allah bagi solusi tentang macam mana nak berinteraksi dengan harta ni. Itu yang Tuhan ajar tentang amal soleh yang kekal. Tuhan nak kata, harta engkau, anak-anak engkau, itu hanya perhiasan dunia. Tapi yang kekal yang akan tolong adalah amal soleh. Jadi daripada penerangan ini memberikan kita jawapan, rupa-rupanya Suratul Kahfi ni bukan sekadar membawa cerita-cerita benar pada zaman dahulu, tetapi ia juga memberikan panduan kepada kita tentang macam mana nak jaga iman kita, nak bagaimana nak hadapi pengaruh kekuasaan dan sebagainya. Itulah tujuan Suratul Kahfi. Okey, syarat tuan jalan. Mudah je nak ingat. Suratul Kahfi ni ingat. Fitnah, lepas tu perlindungan Allah. Mudah je ingat. Sebab tu tema Suratul Kahfi ni, Syekh Adil Muhammad Khalil dalam buku kecil namanya Awalul Marrah, dia kata tema Suratul Kahfi ni, mihwar surah dia adalah al-usmatu minal fitan. Pemeliharaan dari fitnah-fitnah. Okey, semoga sesi ulang kaji kita pada malam ini menambahkan lagi rasa seronok untuk baca surah
surah di dalam Al-Quran, terutama kita baca suratul Kahfi. Okey. Sebelum kita selesaikan perbincangan ulah kaji pada malam ini, kita selalu mendengar kelebihan suratul Kahfi ini boleh lindung daripada Dajjal. Jawapan dia benar. Sahih. Okey. Tetapi dalam surah Al-Kahfi tak ada ayat pun sebut lindung daripada Dajjal. Tak ada sebut pasal Dajjal pun. Tapi kelebihan dia boleh melindungi daripada Dajjal. Apa kena mengenanya? Okay. Pertama, dalam banyak-banyak ujian hidup kita ni, dalam banyak-banyak cobaan, yang paling berat sekali adalah ujian Dajjal. Adalah ujian Dajjal. Okey. Maka dengan memahami 110 ayat Suratul Kahfi itu, Allah memberikan kita solusi benteng macam mana dia pada Dajjal. Okey. Tapi tak ada apa cerita pasal Dajjal. Okey. Jawapannya adalah kisah yang 4 tadi tu, yang 5 tadi tu. Maksudnya kisah pemuda gua, dia ada kaitan dengan Dajjal. Kenapa? Kerana Dajjal dia akan merosakkan iman kita. Seperti mana raja dengan penduduk kampung kepada 7 pemuda gua tu. Jadi kita ni kalau Dajjal datang, kita kena carilah tempat perlindungan. Tempat perlindungan, kita dah cari tempat perlindungan. Jangan jumpa Dajjal. Kalau jumpa gua lagi, pergilah dekat gua. Kalau di tempat berlari, lindung. Bukan pergi berdepan dengan Dajjal. Ada perkaitan. Lepas tu kisah pemilik 2 kebun tu apa kaitan dengan Dajjal? Oh, Dajjal ni dia kaya. Dia boleh keluarkan emas. Dia boleh turunkan hujan. Maka antara cara dia nak menyesatkan iman orang ketika dia muncul, dia tunjukkan kekayaan. Ramai orang hilang harga diri. Hilang maruah diri. Hilang pegangan agama kerana harta. Okey. Jadi Dajjal datang, dia bawa misi yang sama. Okey. Berkaitan dengan Iblis pula, yang duduk tengah-tengah Suratul Kahfi itu. Iblis nanti dia akan bantu Dajjal untuk mempengaruhi kita semua nanti. Ada hadis yang sebut, Iblis dia boleh tukar jadi seseorang yang boleh influence kita nanti. Seperti mana dia boleh tukar jadi mak dan ayah kita. Dia akan tukar seperti mak ayah kita, dia akan pujuk kita supaya terima Dajjal tu sebagai Tuhan. Ada hadis sahih. Apa berkaitan dengan Musa dengan Khadir? Dajjal ni dia pandai tau. Dia bukan orang bodoh. Dia pandai. Dia ada cara dia nak perangkap orang supaya terima dia sebagai Tuhan. Tapi dengan cerita ilmu tu, jadi panduan kepada kita. Sebab kita tahu orang yang beriman, dia dah tahu dah Dajjal tu macam mana. Okey. Kemudian apa kaitan dengan Zulkarnain? Dajjal, dia akan berada di bumi ni, dia akan sampai kepada semua tempat yang ada dekat muka bumi ni selama 40 hari contoh. Dajjal ni dia boleh berjalan pusing satu dunia dalam masa yang singkat. Seperti mana Zulkarnain pernah berjalan ke timur dunia, ke barat dunia, ke selatan atau utara dunia. Ada berkaitan? Ada berkaitan. Itulah sebesedikit justifikasi penerangan kelebihan Suratul Kahfi dengan kisah Dajjal. Okey, sekarang kita nak gabungkan pula. Kita nak gabungkan antara apa perkaitan gua dengan tujuan surah untuk memberikan panduan kepada kita untuk lindung kita daripada fitnah. Maka gua digunakan untuk berlindung. Okey? Gunakan untuk berlindung. Maka tujuan surah ini memang sebut tentang memberikan perlindungan. Berlindung tentang apa? Jadi dalam cerita gua itu, kisah 7 pemuda yang lindung agama mereka. Mereka tak nak orang paksa mereka untuk tukar agama. Tak nak. Jadi mereka lari. Jadi mereka lari untuk jaga agama ke gua. Ada berkaitan dengan tujuan surah. Dalam masa yang sama,
kita dapatlah jawapan kenapa Allah nak sebut tentang gua dan pemuda tu. Dia ada dua sudut lah. Maksud dia, maksudnya adalah pada gua itu memang digunakan untuk perlindungan. Tapi, perlindungan. Lepas tu pula, gua itu tak boleh dipisahkan dengan orang yang masuk ke dalamnya. Tu dipanggil sahabat gua. Bahasa Arab kita panggil ashabul kahfi. Maksudnya Tuhan nak kata dua sudut lah. Tuhan nak suruh kita fokus tentang gua. Kenapa dengan gua tu kan kita tahu. Ketika matahari terbit macam mana? Dia punya susunan, lokasi gua tu kan. Kita tahu matahari tu kalau dia terbit, cahaya dia macam mana masuk ke gua tu. Yang maknanya gua ini juga merupakan di antara tentera Allah yang Allah bagi. Dalam banyak-banyak makhluk Allah ni, dia ada banyak tentera-tentera dia yang lindung seseorang. Antaranya gua tu. Okey. Termasuklah Tuhan nak kita fokus tentang ciri-ciri karakter yang ada pada 7 pemuda tersebut. Mereka minta lindung kepada Allah dengan berdoa tu. Jadi itulah sedikit penerangan tentang pemilihan tentang gua dan juga pemuda gua dan memberikan kita jawapan kenapa tak letak nama surah Khidir ke surah Zulkarnain, kerana dalam banyak-banyak ujian tadi tu, ujian kekuasaan ke, ujian ilmu pengetahuan ke, ujian harta, ujian iman ini paling penting sekali. Maka Allah memilih nama surah itu, surah gua, yang dikaitkan dengan pemuda yang menjaga iman mereka, lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada memilih nama surah, memilih nama Zulkarnain, memilih nama Khadir, atau memilih nama pemilik 2 kebun itu. Wallahu ta'ala alam. Itulah justifikasi yang para ulama terangkan bagi membincangkan nama, tujuan dan tema bagi suratul kahfi. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sesi ulang kaji kita pada malam ini. Syukur berbanyak kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, ada sebarang persoalan atau pertanyaan tuan-tuan? Ada soalan apa-apa ke? Dekat Zoom ada ke? Pehe ke dok pehe ni? Dekat Zoom tak ada soalan, Ustaz. Tak ada soalan. Dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy ada soalan tak? Tak ada juga. Okey, kalau enggak ada kalau tiada soalan, kita tutuplah. Tangguhkanlah pengajian ulang kaji kita pada malam ni. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Kita dah sampai juzuk yang ke-15, dah selesai dah. Ya, bersamaan dengan 15 Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima usaha kita yang sedikit ini dengan memberikan ganjaran pahala. Allah rahmat kita, Allah bagi kita kebaikan yang banyak. Ya, Allah menerangi hati-hati kita, Allah melapangkan urusan kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, amin rabbal alamin. Baik tuan-tuan, esok pagi hari Ahad kita akan bertemu lagi jam 8 atau 8 suku pagi ke, kita akan masuk kepada perbincangan ulang kaji juzuk yang ke-16, iaitu surah yang berada pada juzuk yang ke-16 lah, surah Taha, surah Maryam. InsyaAllah. Maknanya esok Ahad 25 hari bulan 2 bersamaan dengan 15 Sya'ban, kita akan habiskan ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-16. InsyaAllah. Kita sasarkan 2 kali pagi dan 2 surah pagi, 2 surah waktu malam. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan, kelemahan. Kalau ada mana-mana kesalahan yang saya nukilkan, tolong diberikan teguran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.